bahasa dia, adab dia, akhlak dia adalah sebahagian daripada benda yang membimbing kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tu yang Nabi suruh tu. Maka kunu ni tengok diri kita, aku ni selalu tak bersama dengan orang-orang macam ni? Aku ni selalu tak bersama dengan majlis yang macam ini? Aku ni selalu hilangkan diri tak bersama dengan majlis yang macam ini? Tambah lagi di akhir zaman, kita kena ada ilmu untuk mengetahui tipu daya dan juga fitnah yang merebak di akhir zaman ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab itu salah seorang ulama Bishr Al-Harith berkata, suhbatul asyrar tujibu su'adh-dhanni bil akhyar. Dia kata salah seorang ulama besar. Dia kata suhbatul asyrar tujibu su'adh-dhanni bil akhyar. Duk berkawan dengan orang-orang tak elok, duk berkawan dengan orang-orang tak bagus, mewajibkan kepada orang tersebut, mestilah orang tersebut akan menjadi su'uzzanni bil akhyar, akan jahat sangka dengan orang baik-baik. Sifat kita yang suka berkawan dengan orang tak elok, dengan orang jahat-jahat, dengan orang yang akhlak tak elok, yang ilmu tak elok, yang perangai tak elok, akan menjadikan kita nanti jahat sangka pula dengan orang baik-baik. Dia jadi tak elok, dia jadi buruk sangka dengan orang baik-baik. Ini sifat kalau kita wakunu ma'al asrar, kalau kita duduk bersama dengan orang-orang yang tak elok, kita bersama dengan orang-orang yang akidah dia tak elok, kita bersama-sama dengan orang yang akhlak dia tak elok, kita bersama-sama dengan orang yang tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan jadilah kita nanti, orang kata apa, sifat buruk sangka kepada orang yang baik-baik. Yang ulama untuk beruhat baik-baik, kita tak percaya, kita tak mau ikut, tak mau dengar cakap. Orang yang menyeleweng, yang menyimpang, yang itu yang kita nak ikut sangat. Kan? Ni akhir zaman, tuan-tuan dan puan-puan, kena jaga akidah kita, kena jaga iman kita. Lah ni Yahudi wan Nasara, kan? Dia dah dapat dah kunci dia. Dia tahu orang Islam ni, dia tak payah suruh kita tinggal semayang dah. Yang itu memang kita tak tinggal kalau orang Islam. Yang dia tinggal semayang ni hak Selam. Kan? Jadi kalau orang dia kata Yahudi, dia kata dia tak payah serang kita semayang kita, dia tak payah serang. Tapi Yahudi Nasara sekarang dia duk serang akidah kita. Sebab dia tahu tang tu kunci dia. Kunci apa? Kunci kepada kita ni tak ada apa langsung amalan kita, senang esok sama-sama dengan dia. Maka akidah inilah yang kadang-kadang menggugat sebahagian besar umat Islam kita hari ini. Tu kena jaga. Yang kena selalu dalam majlis yang menyatakan akidah yang benar, yang mengajak kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kita tidak mempedulikan celaan kalau orang nak cela, jika sekiranya kita telah berada di atas landasan yang betul. Tak usah duk peduli, kan? Walaupun mungkin di hujung-hujung nanti, kan, orang yang berada di atas landasan kebenaran ini makin sedikit saudara, kan? Macam saya baca dah hari itu, kan, orang tambahlah orang as-sabiqun, lagilah sedikit di hujung, wa qalilun minal akhirin, tak lagi sedikit, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi jagalah, mudah-mudahan kita pastikan diri kita ni selalu bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala sayang, orang-orang yang Allah Ta'ala pilih untuk membimbing manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena pastikan, kena pastikan. Kalau tidak, kita mensia-siakan banyak masa kita kepada perkara yang tidak berfaedah, tuan-tuan dan puan sekalian. Habis parti pula tengok,
kan? Tu tengok badan tak apa, tengok perut. Perut bagi. Tengok badan, tengok tangan, tengok mata. Kena perhati ni muhasabah yang terdekat. Tak payah ada muhasabah hak jauh-jauh. Tak. Tengok tangan. Besok ni tangan ni, esok ni nak jawab ni tangan ni. Kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 67. Syukran. Pada hari ini kata Allah Ta'ala, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut mereka. Lah orang banyak cakap, pandai cakap, hujah macam-macam. Tapi hari ini, hari akhirat, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut mereka. Apa yang boleh bercakap? Wa tukallimuna aydihim, kami bagi bercakap tangan mereka. Wa arjuluhum, dan kami bagi bercakap kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, menyatakan apa yang mereka usahakan dulu di atas bumi. Barulah waktu itu kita teringat bahawasanya tangan kita, kaki kita, anggota badan kita akan menceritakan dulu kita pergi mana, kita duduk dengan majlis siapa, kita berkawan dengan siapa, kita menyanjung siapa, dan kita menentang siapa. Semuanya akan dinyatakan oleh anggota-anggota badan kita. Kita datang di Darul Wahdah pada hari ini akan disaksikan oleh kaki-kaki kita dan tubuh badan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mendengar kuliah daripada siapa dan duduk dalam majlis bersama dengan siapa, dan apa yang kita ambil dalam majlis ini, tuan-tuan, akan disaksikan oleh tangan-tangan dan kaki-kaki kita, dan kulit-kulit kita semua akan jadi saksi. Dalam ayat lain memang disebut kulit akan bercakap. Ya Allah, kelebihan datang majlis ini, majlis ilmu, seolah-olah kata para ulama, kata bijak pandai, seolah-olah datang berbeban, pulang melenggang. Apa dia pula dah kan? Mai berbeban-beban, balik melenggang, tangan kosong. Ini perumpamaan Sayyidina Umar kepada orang yang datang membawa diri dia duduk dalam majlis ilmu. Mai berbeban, balik melenggang, tangan kosong. Apa dia pula dah? Sayyidina Umar kata, tidaklah seseorang itu datang ke mana-mana majlis ilmu, satu majlis ilmu lah yang baik saya sebut tadi, yang bermanfaat. Dia duduk dalam majlis ilmu tersebut, dia mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan ilmu tersebut, lalu di hatinya terasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terasa nak melakukan amalan kebaikan tersebut, atau terasa nak meninggalkan benda yang salah tersebut. Maka kata Sayyidina Umar, bila dia melangkah balik, sedangkan dia datang tadi membawa dosa sebesar gunung Tihamah. Saya pun tak tahu nak suka gunung Tihamah tu besar mana, tuan-tuan pergi tanya orang Arab kan? Dia bawa mai dosa besar gunung Tihamah. Dan bila dia balik ke rumah dia kan, langsung dosa itu diampunkan oleh Allah Ta'ala, tidak meninggalkan apa-apa dosa pun, kata Sayyidina Umar. Dengan sebab dia menyertakan dirinya dalam majlis ilmu yang seumpama itu. Datang berbeban bawa dosa, banyak kontainer bawa dosa, balik clear, melenggang tak?
Mau tak? Saya mau, saya abang terang. Kita semua mau. Dah lah orang bagi kerusi pula. Bukan kerusi parlimen lah, kerusi duduk je. Kan? Tu orang lain. Tak mau lagi. Esok doktor cari sponsor pula, lapik duduk. Lapik duduk kerusi. Ni dah double standard. Tengok kerusi saya macam mana. Kan? Tengok marah. Tak maaf, kerusi ustaz lebih daripada bagi tempat macam mana. Ada tempat saya pergi kuliah sampai hari ini, kerusi itulah. Meja mana? Meja makan. Kuliah di surau, kerusi itulah duduk, meja makan dia bagi kat saya. Lalu masa kuliah saya tanya dia, tak bawa mi goreng kah? Kan? Mi goreng tak ada kah? Nasi ayam tak ada kah? Depa tak faham-faham sampailah. Orang tanya tu pak saya apa? Pak saya hampa bagi buat kuliah meja makan je. Tu sebahagian orang kadang-kadang bukan kita marah, bukan kita kisah sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau kadang-kadang meja pengantin pun hampa siah punya cantik. Tapi meja untuk kamu dapatkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, hampa bagi meja makannya. Kan? Ustaz dia tak kisah. Kan? Sebab Aiman pun tak kisah. Kan? Tapi kadang-kadang raikanlah. Kan? Raikanlah. Sampai hari ni tak tukar. Tak apalah. Tuan-tuan, yang baru pun ada, yang second hand pun ada. Ni bangku macam ni. Tempat saya tu bangku punya cantik untuk ustaz duduk. Oh, RM35 second hand. Punya elok. Kalau meja-meja dah boleh tuan-tuan, kalau kita infakkan untuk benda yang macam ini, pahala dia lah yang dipanggil sedekatun jariyatun. Yang inilah jenis jariyah, yang pahala dia selagi ada majlis ilmu tersebut, selagi ada orang duduk atas kerusi tersebut, selagi orang gunakan meja tersebut, pahala itu akan berjalan mengalir walaupun kita telah meninggal. Ini nama sedekatun jariyah. Kalau nak bersedekah, carilah yang jenis jariyah. Walaupun sedekah pisang kat masjid pun tak apa, boleh juga. Tapi jangan lupa yang jariyah, yang mengalir ini. Kerana apa? Pahala dia berterusan dapat. Yang sedekah pisang, sedekah juga. Kadang-kadang sedekah pisang, puji pun dapat, kutuk pun dapat. Bila orang makan pisang tu terpijak kulit pisang, jatuh. Kan? Celaka. Celaka dengan tuan-tuan nak bagi pisang pun kena juga. Kan? Nak macam mana? Kita kata Sayyidina Umar bagi tahu kita kelebihan menyertakan diri bersama dengan orang-orang yang sadiqin. Seolah-olah kita datang membawa beban dosa yang banyak dan kita pulang dengan tangan kosong. Allah Ta'ala bersihkan dosa kita dengan sebab apa? Pertama, kelebihan bersama dengan orang yang mulia, kelebihan bersama dengan ulama. Tuan-tuan, di akhir zaman, orang yang tinggi martabatnya, yang paling tinggi adalah para ulama di akhir zaman. Sebab Nabi tak ada dah, sahabat tak ada dah. Yang paling tinggi martabat dia, kalau ikut dia punya turutan, para ulama yang amilin, yang beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama dengan mereka, sebenarnya kita telah menyahut seruan Allah supaya kita bersama dengan mereka. Allah Ta'ala bagi ganjaran yang banyak, hidayah, taufik, inayah, dan juga kafarah dosa-dosa kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini benda yang sangat istimewa. Tapi ingat, kalau sebaliknya kita bersama dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya kesan dia pun macam tu juga. Dan Sayyidina Umar pesan lagi bahawasanya Allah Ta'ala tidak menjadikan di muka bumi ini, kata Sayyidina Umar, tempat yang lebih mulia
selain daripada majlis para ulama. Itu kata Sayyidina Umar, majlis para ulama, majlis yang dalamnya menyampaikan ilmu pengetahuan agama kepada kita. Tempat yang paling mulia, majlis yang paling mulia. Tapi kalau tempat yang paling mulia itu lainlah. Majlis yang paling mulia, majlis para ulama yang kita dapat ilmu daripada mereka. Kalau tempat yang paling mulia di mana? Tempat yang paling mulia ialah tanah kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu tempat yang paling mulia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam sebuah kitab diceritakan bahawa Ka'ab bin al-Ahbar menceritakan, Ka'ab al-Ahbar ni dia tabi'in. Dia sebelum dia masuk Islam, dia adalah salah seorang rahib, pendeta. Bila dia masuk Islam, dia jadi orang alim, dia orang Islam dan jadi tok guru, dan orang ambil ilmu daripada dia. Dia banyak meriwayatkan, menceritakan kisah-kisah yang ada dalam kitab-kitab yang dahulu. Sebab dia duk hafal, dia hafal kitab-kitab lama, Taurat, Injil, Zabur. Jadi dia cerita dalam kitab lama tu, yang tak ubah lagi lah. Dia kata di dalam kitab itu ditulis, kitab lama dulu, dia kata ditulis dalam kitab tersebut, dia kata Allah Subhanahu wa taala menuliskan dua rangkap ayat, dua rangkap perkataan di bawah arasy yang malaikat pun tak baca. Malaikat pun tidak diberi kesempatan baca. Yang ni, ayat ini macam seolah-olah disembunyikan daripada malaikat. Dua rangkap ayat ni ditulis dalam kitab yang sebelum Al-Quran. Bila orang tanya dia apa dia, dia kata rangkap yang pertama Allah Ta'ala tulis di bawah arasy tersebut, dia kata andainya seseorang itu beramal dengan seluruh amalan ahli-ahli kebaikan, ahli khair. Andainya seorang itu beramal sepanjang hidupnya dengan seluruh amalan orang-orang kebaikan, orang-orang ahli kebajikan, tetapi sebelumnya dia pernah bersahabat, pernah berkawan baik dengan orang fujar, dia kata fujar, nescaya Allah Ta'ala kata aku jadikan seluruh amalan-amalannya yang kebaikan tadi menjadi dosa dan aku masukkan dia ke dalam api neraka. Itu rangkap yang pertama. Rangkap yang kedua, dia kata seandainya seseorang itu beramal dengan amalan orang-orang yang jahat sepanjang seluruh hidup dia, tetapi sebelumnya dia pernah bersahabat dengan seorang alim, dengan seorang ulama yang benar, maka aku ubah seluruh kejahatannya tadi menjadi kebaikan dan aku masukkan dia ke dalam syurga. Pelik bunyinya, pelik bunyinya. Akal boleh terima tak? Ingat tak saya sebut tadi? Yang pertama, dia sebut seandainya seseorang itu beramal dengan amalan orang baik sepanjang hidup dia, tetapi sebelumnya dia pernah berkawan dan pernah bersahabat baik dengan orang fujar. Fujar ini orang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nescaya aku tukarkan amalan kebaikannya kepada keburukan dan aku lemparkan dia ke dalam neraka. Dan seandainya orang itu beramal dengan amalan keburukan sepanjang hidup dia, kemudian dalam masa sebelumnya dia pernah bersahabat dengan orang alim, dengan tok guru, aku tukarkan amalan kejahatannya kepada kebaikan dan aku masukkan dia ke dalam syurga.
dengar macam ish, tak patut ke? Ini dalam kitab yang Allah Ta'ala turunkan, walaupun sebelum Quran. Tu tuan-tuan, kenapa kesan besar daripada kunu tadi, yang saya sebut tadi, kesan besar daripada kita letakkan diri kita tu bersama siapa. Tu yang kena muhasabah tu. Kita selalu letakkan diri kita bersama siapa, duduk berkawan dengan siapa, duduk berbaik dengan siapa, duduk mendengar cakap siapa, menurut cakap siapa. Ini ada kesannya terhadap akidah dan juga terhadap agama kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini bukan benda main-main. Maka dalil dia disokong oleh Al-Quranul Karim. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Surah betul, surah Hud. Ayat 113. Jadilah kira boleh teka. Nanti ayat kedua muslimat pula kena jawab. Surah berapa? Duk bagi orang lelaki dia jawab. Kali ni tak lagi muslimat pula. Surah berapa, ayat berapa? Ready. Allah Ta'ala kata, berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan kamu cenderung kepada orang zalim, nescaya kamu disentuh api neraka. Ulama tafsir, mufassirin boleh kata 100% terjemah zalim itu ialah orang kafir. Sebab itu kita ni kadang-kadang ustaz-ustaz yang politik ini, boleh terang sebutlah, dia terjemah orang zalim ni orang Islam. Ini tafsir yang menyimpang daripada tafsir mu'tabar. Allah Ta'ala kata, jangan kamu cenderung kepada orang zalim, itu bermakna jangan cenderung kepada orang kafir, nescaya kamu akan disambar oleh api neraka. Tiba-tiba kita terjemah zalim itu kepada orang Islam. Kalau dah disambar api neraka, kaitkan dengan neraka, ini satu kezaliman yang besar. Kalau kezaliman kecil tak kait dengan neraka, tuan-tuan. Sebab itu kezaliman yang dikaitkan dengan neraka, kezaliman besar. Sebab itu kata ulama, zalim kufur, zalim syirik, zalim orang kafir. Sebab ayat surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun